menjangkai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian dan tawaran kerajaan. Ikuti Wacana Siasah setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, Suara dan Serentak, hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, TV PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bertemu kembali kita pada malam ini dalam rancangan Wacana Siasah Anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Terima kasih saya ucapkan kerana dapat mengikuti program Bual Bicara dan Wacana Siasah kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan kehadiran penceramah ataupun panel jemputan kita pada malam ni yang berbahagia Ustaz Dr. Ahmad Fakhruddin bin Syekh Fakhur Razi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat, no? Sihat, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz kerana dapat bersama dengan kita pada malam ini. Dan untuk makluman yang bahagia Ustaz dan para penonton sekalian, program Wacana Siasah kita pada malam ini boleh juga dilihat ataupun diikuti melalui siaran radio online Hijau FM. Sebelum itu saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian untuk sama-sama kita share, kita like dan komen dalam ruangan yang disediakan di dalam sesi live kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan ruang pada malam ini bukan hanya kita sahaja yang menonton pada malam ini, tetapi juga dapat diikuti oleh kawan-kawan dan juga rakan-rakan dan sahabat handai kita yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang mengikuti program pada malam ini, dan pastinya program yang kita bawakan dalam Wacana Siasah ini akan membincangkan pelbagai tajuk meliputi politik, ekonomi, pendidikan, pembangunan insan dan yang lain-lain. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang sangat menarik, iaitu apa benda pula Cordoba of Kedah. Sudah pastinya tuan-tuan dan puan-puan tertanya-tanya apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Maknur memperkenalkan gagasan Kedah Sejahtera Nikmat untuk Semua. Dan dalam salah satu gagasan yang ingin dicapai oleh Kerajaan Negeri Kedah pada hari ini dari sudut soal pendidikan, iaitu membawakan satu gagasan yang baru yang dinamakan sebagai Cordoba of Kedah. Dan sudah pasti kalau kita menyingkap sejarah dan juga menyingkap ketamadunan, kegemilangan tamadun zaman dahulu, kita lihat bahawa bagaimana Cordoba menjadi satu pusat perkembangan ilmu dan pendidikan yang menyebabkan dunia telah tersebar luas dengan bidang pendidikan ini. Maka saya yakin dan percaya bahawa gagasan yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Kedah pada ketika ini merupakan satu gagasan yang ingin mengangkat martabat dan juga bidang pendidikan dalam negeri Kedah kita ini, khususnya dan juga di Malaysia amnya. Dan pada malam ini kita akan memperkatakan tentang tajuk yang berkaitan dengan apakah itu Cordoba of Kedah. Sebelum kita memulakan bual bicara dan wacana kita pada malam ini, berikan saya peluang untuk saya memperkenalkan biodata ataupun biografi panel yang bersama dengan kita pada malam ini. Beliau adalah yang bahagia Ustaz Dr. Ahmad Fakhruddin bin Syekh Fakhur Razi yang berasal daripada Semeling, Merbuk. Beliau mendapat latar belakang pendidikan beliau pertama di UKM dalam bidang sarjana muda syariah dan undang-undang, khususnya yang bahagia doktor menyambung pengajian ke peringkat sarjana di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ataupun UIA dalam bidang perbandingan undang-undang, dan seterusnya yang bahagia doktor telah mendapat jazah doktor falsafah ataupun PhD dalam bidang syariah juga di UKM. Sekarang Dr. Ahmad Fakhruddin merupakan mudir am Sekolah Agama Daris Sungai Jagung Sungai Petani, dan dalam parti beliau telah diamanahkan sebagai Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah dan yang dipertua PAS kawasan Kuala Kedah. Selain itu, yang berbahagia doktor juga adalah merupakan pengurusi Yayasan Islam Negeri Kedah dan juga merupakan pengurusi kepada Majlis
Kolej Islam Darul Ulum ataupun KIDU. Jadi tepatlah orang yang dijemput pada malam ini untuk memperkatakan tentang gagasan pendidikan yang telah diperkenalkan dalam Kedah Sejahtera Nikmat untuk Semua melalui gagasan Cordoba of Kedah. Baik, yang bagi Ustaz, bolehkah Ustaz menerangkan kepada kita tentang konsep Cordoba of Kedah dan kenapa Cordoba of Kedah ini dipilih sebagai gagasan untuk mengembangkan bidang pendidikan di dalam negeri Kedah ini? Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Syafiq yang telah mengutarakan persoalan berhubung dengan Cordoba of Kedah. Saya ingat tajuk perbincangan mengenai Cordoba of Kedah ini adalah satu topik yang amat menarik kerana ia merupakan satu gagasan yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Tuan Haji Sanusi berhubung dengan keprihatinan beliau mengenai pendidikan di dalam negeri Kedah ini yang menjurus kepada pembangunan tamadun yang dari segi jangka panjangnya ia adalah satu yang amat menarik untuk kita perbincangkan. Justru gagasan ini gagasan yang meliputi modal insan yang dimulai daripada peringkat awal lagi, peringkat awal pendidikan awal kanak-kanak sehinggalah ke peringkat rendah, menengah, seterusnya ke pengajian tinggi. Dan ini adalah satu inspirasi hasrat keilmuan yang mana pihak Yang Amat Berhormat Menteri Besar merasakan perlu ditanam di dalam hati sanubari rakyatnya Kedah, yang dengan kekuatan tersebut akan membina satu tamadun, pembangunan insan, begitu juga pembangunan fizikal negeri, seterusnya memberi kesan kepada negara yang mula akarnya itu daripada insan itu sendiri, daripada individu itu sendiri, daripada peribadi seseorang itu sendiri. Jadi sekiranya kita mengimbau semula sejarah Cordoba itu sendiri merupakan sebuah negeri yang berada di dalam negara Andalusia, yang mana satu ketika dahulu pada tahun 1029 Masihi telah tertubuh satu khilafah yang dikenali dengan Khilafah Cordoba, yang telah mencipta satu tamadun yang berasaskan kepada ilmu pengetahuan. Jadi dengan ilmu pengetahuan tersebut, negeri Cordoba telah berkembang maju yang sehingga menarik ilmuwan dari sekitar Eropah untuk datang belajar di situ dan membawa balik ilmu tersebut ke negara-negara mereka, sehingga akhirnya negara Eropah itu membangun standing dengan negara Islam Andalusia yang dilihat mendahului dari segi teknologinya, dari segi keilmuannya, ilmu yang melangkaui cabang-cabang astronomi, kemudian perubatan Islam, matematik, dan semua itu adalah inspirasi kepada tertubuhnya gagasan Cordoba of Kedah ini. Kembali kepada persoalan kenapa Kedah itu menjadi pilihan pembangunan apa yang disebut sebagai Cordoba of Kedah, saya berpendapat bahawa yang pertamanya ialah kestabilan politik itu sendiri, yang mana kita lihat apabila kestabilan politik itu berlaku di dalam negeri Kedah ini, secara tidak langsung hasrat polisi dasar yang dikehendaki oleh kerajaan itu dapat dibangunkan dengan mengikut tempoh-tempoh tertentu, dan ada perancangan kerangka-kerangka untuk diperkembangkan lagi, terutamanya dari segi pembangunan insan, begitu juga dengan pembangunan fizikal, ekonomi, dan pembangunan negeri itu sendiri. Jadi mau tidak mau ia kembali kepada kestabilan politik itu sendiri. Sekiranya tidak berlaku kestabilan politik, bertukar kerajaan di separuh jalan, menyebabkan apa-apa polisi ataupun dasar
sesebuah kerajaan itu tak dapat dilaksanakan mengikut tempoh masa tertentu. Jadi yang pertamanya pada saya ialah kestabilan politik. Yang keduanya, Kedah ini menjadi pilihan ataupun tempat yang tepat untuk pembangunan Cordoba of Kedah ini ialah memandangkan kepada sumber manusia itu sendiri, di mana dari segi sejarahnya Kedah ini memang kaya dengan sumber ilmu yang berteraskan Islam itu sendiri, bagaimana tumbuhnya institusi-institusi pendidikan Islam seperti pondok, sekolah-sekolah agama rakyat, begitu juga dengan tahfiz Al-Quran, dikembangkan lagi, disokong oleh pendidikan arus perdana, yang mana di dalam negeri Kedah ini ada sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, begitu juga dengan kewujudan IPT itu sendiri. Dan di Kedah ini alhamdulillah pihak kerajaan telah pun membangunkan institusi pendidikan tingginya sendiri, yang bermula daripada Insaniah, kemudian Kolej Universiti Insaniah, dan yang terakhirnya ialah Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, UNISYAM. Dan universiti ini menjadi hub ataupun tapak kepada pembangunan apa yang dipanggil sebagai Cordoba of Kedah itu sendiri. Dan yang ketiganya, Saudara Syafiq, Kedah ini menjadi pilihan kerana persekitaran yang wujud di negeri Kedah ini, yang saya lihat secara peribadinya ada hubung kait dengan perancangan pembangunan negeri yang pihak kerajaan telah meletakkannya dalam satu buku plan, dipanggil buku plan pembangunan Kedah 2035, yang mana dalam buku pembangunan Kedah tersebut telah pun merangka beberapa projek besar yang saya kira pihak kerajaan dan rakyat perlu mengambil peluang bagaimana membantu membangunkan kerajaan, membangunkan persekitaran serta pembangunan fizikal negeri itu sendiri. Jadi sebagai contoh kita lihat bagaimana kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar telah pun berjaya untuk menggamit sejumlah pelabur-pelabur luar negara yang saya rasakan tidak kurang daripada 42 bilion dalam tempoh setahun sahaja, tidak memasuki suku tahun yang kedua dan yang ketiga, tahun 2021 ini. Seperti mana pengujudan ataupun cadangan Aerotropolis di Sidam yang menggantikan KSP, yang saya kira ia merupakan satu peluang yang baik persekitaran jangka panjang untuk pembangunan Cordoba of Kedah ini. Ia adalah satu perkara yang cukup positif. Dan saya kira yang terakhirnya ialah tentang komitmen kakitan kerajaan itu sendiri, komitmen daripada KCS, daripada pihak ilmuwan, begitu juga kakitan kerajaan, yang saya kira tidak kering memberikan idea-idea serta memberikan sokongan dari segi tenaga kerja, buah fikiran untuk merealisasikan hasrat berhubung dengan Cordoba of Kedah ini. Jadi saya ingat itu antara persekitaran ataupun asas-asas pemangkin tentang realiti hasrat untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Cordoba of Kedah itu sendiri. Baik, Yang Berbahagia Doktor, terima kasih di atas penjelasan kepada kita berkenaan dengan tasawur ataupun gambaran bagaimana gagasan Cordoba of Kedah itu menjadi suatu gagasan baru yang dibawa dalam membangunkan negeri Kedah ini, dalam khususnya dalam bidang pendidikan. Dan kalau kita lihat bagaimana yang telah diterangkan oleh Yang Berbahagia Doktor sebentar tadi kepada kita, bahawa kita nak membangunkan insan daripada kecil lagi sehinggalah ke peringkat yang tertinggi. Dengan pembangunan pendidikan ini, insya-Allah akan memberikan suatu peluang yang terbaik kepada negeri Kedah itu. Cumanya persoalan di sini Yang Berbahagia Doktor, bagaimanakah pengisian ataupun program-program yang dirangka
oleh kerajaan negeri dalam usaha untuk mencapai wawasan yang sangat besar melalui Cordova of Kedah ini. Boleh yang bagi kita kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana program atau pengisian-pengisian untuk kita mencapai gagasan yang sangat baik ini. Silakan Dr. Okey. Untuk merealisasikan apa yang dipanggil sebagai Cordova of Kedah ini, yang merupakan satu cabaran yang besar kepada rakyat ataupun kepada pemain-pemain untuk membangunkan Cordova of Kedah ini. Saya begitu positif apabila pihak kerajaan telah pun berjaya menghimpunkan ilmuwan yang ada dalam negeri Kedah ini serta kekitaan kerajaan beberapa hari yang lalu telah berhimpun untuk membengkelkan tentang Cordova of Kedah ini. Jadi himpunan ini memperlihatkan tentang komitmen ataupun kesungguhan pihak kerajaan untuk mewujudkan satu blueprint, satu rangka hala tuju Cordova of Kedah ini yang kita kira ia bukan satu perkara yang bermain-main, tetapi ia adalah satu kesungguhan, komitmen daripada pihak kerajaan. Jadi pada pandangan saya, untuk menjadikan Cordova of Kedah ini bukan hanya sekadar satu cita-cita ataupun impian, bahkan menjadi satu benda yang kenyataan. Saya ingat yang terbaik ialah ada satu badan yang untuk merangka ataupun memantau perkembangan hasrat Cordova of Kedah ini. Kerana saya mendapati bahawa di Kedah ini merupakan negeri yang tapaknya kukuh, tapaknya kuat apabila ia menyentuh tentang sumber-sumber seperti mana yang saya sebutkan tadi ini, sumber pendidikan arus perdana, sumber pendidikan sistem pendidikan Islam yang cukup subur di Kedah ini. Ia adalah satu langkah yang mula yang baik untuk kita terus ke hadapan. Jadi itu antara kandungan perkara program pertama yang saya ingat, yang saya rasa perlu kita memberikan penekanan, dan kerajaan telah pun laksanakan peringkat pertama ini, iaitu menghimpun, mendapatkan pandangan-pandangan serta melihat jangkaan-jangkaan serta bagaimana mengoperasi mekanisme tentang Cordova of Kedah ini. Perkara yang kedua yang saya rasa perlu dititik beratkan berhubung dengan program-program ialah memaksimumkan pusat pendidikan, terutamanya dari sudut penyelidikan, kerana kita di dalam negeri Kedah ini, di dalam negeri Kedah ini ada beberapa buah IPT, pendidikan tinggi, yang saya kira boleh memanfaatkan apakah bentuk kaedah-kaedah ataupun apakah cara yang terbaik untuk membangunkan Cordova of Kedah ini. Jadi kita boleh, pihak kerajaan ataupun pihak universiti boleh menjemput, samping itu boleh menjemput pakar-pakar luar daripada Kedah ataupun luar negara untuk memberikan buah fikiran agar hasrat ataupun implikasi daripada pembangunan tersebut sekata dengan acuan negeri Kedah, selaras dengan acuan Malaysia, begitu juga dapat menarik minat negara-negara Nusantara dan antarabangsa untuk sama-sama hadir untuk menjayakan Cordova of Kedah ini. Jadi mengoptimumkan tenaga yang ada di universiti ini, di IPT ini, adalah satu benda yang saya kira perlu diberikan perhatian. Yang berikutnya, yang ketiga, ialah mengenal pasti bidang-bidang penerokaan Cordova of Kedah ini. Bidang apa yang kita nak siapkan? Kalau di Cordova satu ketika dulu, antara bidang yang telah pun berjaya ditonjolkan ialah trigonometri, bidang trigonometri, matematik. Begitu juga dengan astronomi, falak,
begitu juga satu bidang yang tertonjol pada waktu itu. Jadi dalam Cordova of Kedah ni saya berpendapat bahawa perlu ada satu mekanisme mengenal pasti bidang-bidang apakah untuk kita fokus yang saya rasakan bersesuaian dengan acuan Kedah. Di dalam Kedah ni kalau kita lihat hasrat pembangunan Aerotropolis, kemudian Kedah Rubber City, sekiranya bidang aero angkasa itu menjadi satu perkara yang keutamaan, maka bidang itulah perlu diberikan penekanan. Sekiranya dari segi bidang teknologi kimia, rubber Kedah merupakan satu perkara yang mustahak sesuai dengan Rubber City, maka bidang itulah perlu diberikan perhatian. Jadi bidang-bidang, mengenal pasti bidang-bidang ini adalah satu perkara yang penting agar hasilan tenaga kerja yang kita lahirkan nanti ini memang memenuhi keperluan semasa pada waktu itu. Kita berbicara, Syafiq, bukan berbicara tentang setahun 2 tahun ni. Kita bercakap tentang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang. Di negeri Kedah ini kita boleh membayangkan bagaimana negeri Kedah ini di belah selatannya ada satu bandar yang berasaskan kepada aerospace, aero angkasa. Kemudian di sebelah Padang Terap dan sebagainya ada industri getah. Kemudian di sebelah utara dia akan ada wilayah koridor utara yang akan membangunkan pelabuhan darat. Dan di sebelah Yan pula, sekiranya kita kenang kembali dalam tempoh 3-4 bulan yang lalu, bagaimana pihak kerajaan negeri telah mencadangkan tentang wujudnya satu pelabuhan. Jadi saya merasakan bahawa penelitian tentang bidang-bidang ini perlu supaya ia selaras dengan pembangunan jangka masa panjang negeri Kedah itu sendiri. Dan sekiranya ini berlaku dengan baik, maka tidak akan berlaku ketirisan tenaga kerja. Begitu juga ketirisan artinya rakyat tidak berpeluang untuk memberikan sumbangan kerja tidak akan berlaku, kerana bidang-bidang tersebut telah pun dipenuhi. Dari sudut yang lain pula, saya merasakan bahawa pengeluaran tenaga separuh mahir perlu juga diberikan perhatian. Maksud saya tentang penelitian fokus berhubung dengan mengenal pasti penerokaan bentuk kemahiran yang kita nakkan. Kalau macam kita berhasrat dan menjadi cita-cita kita mewujudkan sebuah port, jadi apakah bentuk tapak pendidikan yang kita nak kena sediakan untuk memenuhi kapasiti ataupun memenuhi permintaan industri pelabuhan itu sendiri, industri maritime lah. Contohnya macam dengan mungkin jurukimpal, jurutera untuk mengawal ataupun mengoperasi pelabuhan. Itu antara bidang kemahiran, separuh kemahiran yang saya kira akan memberi ruang kepada peluang pekerjaan kepada rakyat negeri Kedah. Di segi tenaga mahirnya sekian peratus yang kita letakkan, separuh mahirnya sekian peratus kita letakkan, dan tenaga sokongan pula kita meletakkan beberapa peratus pula. Jadi segmen-segmen ini penting supaya pembangunan yang dikecapi oleh rakyat Kedah ni tidak dikecapi oleh pihak-pihak tertentu, tetapi dirasai nikmat untuk semua itu akan berlaku, akan dirasai oleh semua rakyat di Kedah, tidak mengira apa fahaman, bentuk kepercayaan, begitu juga dengan bangsa. Jadi ini antara hasrat ataupun gagasan yang lahir daripada Kedah, Cordova of Kedah itu. Dan yang terakhirnya saya kira strategi ataupun program-program lah, program yang amat mustahak, meskipun pembangunan fizikal kita amat kita perlukan, tetapi apa yang penting ialah
pembangunan insaniah itu sendiri, pembangunan kemanusiaan itu, akhlak yang mesti kita ketengahkan, dan yang dan terasnya ialah akidah, kepercayaan itu. Jadi dalam hal ini program-program berunsur kemanusiaan, program dakwah, program yang boleh membina jati diri bukan setakat rakyat yang memberikan tak setia kepada raja, perlembagaan dan pemerintah, tetapi rakyat yang berpegang teguh dengan akidah Islam. Inilah yang paling mustahak. Apa guna negara maju tetapi rakyatnya tidak berakhlak? Rakyat yang bersosial, tak tahu pantang larang, hukum hakam, takkan ke mana. Bahkan ia merupakan bibit-bibit keruntuhan sesebuah tamadun itu sendiri sekiranya mereka tidak berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran kita baca dan kita akan membaca perkataan Ad, kita membaca perkataan Samud. Baik Ad ataupun baik Samud adalah satu bangsa yang dikurniakan kepada mereka tubuh badan yang sihat, ada kekuatan, fikiran mereka yang bernas, sehingga mereka boleh membina tamadun yang hebat sewaktu mereka menguasai negara mereka. Tetapi disebabkan oleh keingkaran mereka dengan akhlak mereka yang mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya tamadun sehebat mana pun dipupuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak nak tempat kita ni jadi sedemikian. Jadi biarlah pembangunan fizikal itu dia selaras dengan pembangunan insaniah yang berteraskan kepada akidah, kepada akhlak, kepada syariat. Ini benda yang mesti kita pelihara dan seimbangkan antara satu sama lain. Jadi saya kira itulah antara kandungan ataupun program yang perlu diberikan perhatian oleh pihak yang serius tentang Cordoba of Kedah ini, Saudara Syafiq. Yang Mahir Doktor tadi telah memperkatakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana gagasan Cordoba of Kedah itu akan dilaksanakan. Dan bila kita mau berkatakan tentang bidang pendidikan, satu ketika dahululah kalau kita lihat PAS ini dia terkenal dengan, khususnya di Kedah ni terkenal dengan konsep padi, pondok dan PAS ataupun 3P lah disebut. Selepas tu dia terkenal dengan padi dan pondok, yang bagaimana kalau kita lihat PAS itu mengangkat ataupun mengiktiraf institusi pondok ini sebagai satu institusi yang penting dalam nak melahirkan alim ulama dan ilmuwan. Dan bagaimanakah Doktor melihat Cordoba of Kedah ini akan tidak menyisihkan satu institusi yang sangat penting, iaitu institusi pondok ini, yang bagaimana kita nak melahirkan alim ulama cendekiawan Islam ini akan menjadi satu institusi yang diangkat ataupun menjadi satu institusi yang terpenting di dalam konsep Cordoba of Kedah. Silakan. Baik, Saudara Syafiq, kita alhamdulillah bersyukur kita dilahirkan di negeri Kedah ni, negeri yang kaya dengan ulama'nya, negeri yang telah diberikan kurniaan nikmat padi di negeri kita, dan selalu digelar, bukan selalu digelar sebagai negeri di lapang padi, dan tidak terpisah apabila bila bercakap tentang padi, maka di sana akan ada pondok, kerana ia berkait antara satu sama lain. Dulu tuan-tuan guru dulu ni apabila menubuhkan sesebuah pondok, yang pondok itu bukan pondok kita pondok kecil-kecil tu, pondok tu maksudnya institusi pendidikan, yang memberikan sokongan padu kepada pondok-pondok ini, tuk-tuk guru ini adalah mereka yang terdiri daripada pak-pak tani yang menjadikan bendang itu, padi itu sebagai sumber pendapatan mereka, sumber perolehan mereka, yang sebahagian daripada sumber tersebut dizakatkan terus kepada tuan-tuan guru satu ketika dahulu. Jadi menyebabkan institusi pondok dan institusi pesawah padi itu sini dia terikat dengan rapid sekali. Dan kita tidak nafikanlah bahawa apabila di sana ada pondok, berlaku pengajian, kesedaran tentang politik Islam itu akan hadir. Jadi maka PAS telah mengenengahkan cara fikir siasah politik Islam
yang telah menarik minat rakyat negeri Kedah khususnya mendalami apa yang dipanggil sebagai siasat Islam. Dan wadah yang terbaik untuk mengenal tentang siasat Islam ini adalah PAS. Jadi justru rangkai kata padi, pondok, PAS ni adalah satu rangkai kata yang tak terpisah antara satu sama lain, dan ia segar sehingga ke hari ini. Segar ke hari ini. Saudara Syafiq, saya suka menyatakan bahawa Cordova of Kedah ini tidak meminggirkan mana-mana pihak. Bahkan sedaya upaya cuba untuk menjemput dan memanggil semua pihak untuk bersama-sama membangunkan Kedah ini, termasuklah institusi pendidikan Islam. Jadi institusi pendidikan Islam ni melalui pondok, tahfiz, sekolah agama rakyat, baik rendah dan baik menengah, dan sekolah-sekolah ini sebenarnya sekolah yang berdaftar dengan Jabatan Haiwan Agama Islam di Kedah, yang mereka ini perjalanan sistem pendidikan yang diamalkan di sekolah tersebut dipantau oleh Jabatan Haiwan Agama Islam di Kedah. Dan pada hari ini jumlah keseluruhan institusi yang berdaftar dengan jabatan ini berjumlah 196 buah. Di situlah ada tahfiznya, di situlah ada sekolah menengah agama rakyat, sekolah rendah Islam, begitu juga dengan pondok-pondok. Jadi sekiranya kita melihat secara umum jumlah pelajar yang menuntut di situ, tentunya tidak kurang daripada 20 ke 30 ribu untuk satu-satu sesi. Jadi ramai. Dan di sekolah berkenaan dari segi umumnya orang memerhati bahawa ini sekolah agama sahaja. Sedangkan pada hari ini kandungan pengajaran dan pembelajaran walaupun diletakkan agama di situ, ia tidak hanya menjurus semata-mata pengajian agama sahaja, tetapi di sekolah berkenaan ada ilmu tentang sains sosial, sosial kemasyarakatan melalui kandungan-kandungan pembelajaran. Begitu juga ada sekolah-sekolah agama yang telah pun mewujudkan aliran sains. Dan kita lihat sendiri bagaimana kerajaan negeri telah pun mengambil inisiatif menubuhkan apa yang dipanggil sebagai Mahad Tahfiz Sains 2008 yang telah pun diperkenalkan oleh almarhum Yang Berhormat Fadil Ustaz Datuk Seri Azizan Abdul Razak, yang telah merintis sebenarnya peringkat awal Cordova of Kedah ini, yang telah mewujudkan Mahad Tahfiz Sains MTSD yang awalnya di Pulau Tuba, akhirnya berpindah di dalam Bandar Kulim. Itu antara komitmen bagaimana kerajaan tidak menyisihkan aliran sistem pendidikan Islam ini untuk bangun sama membangunkan yang Kedah ini menerusi Cordova of Kedah ini. Jadi saya merasakan bahawa ia adalah satu strategi yang baik. Sebenarnya tidak mengenepikan mana-mana belah pihak, bahkan menggamit semua pihak untuk membangunkan Kedah ini secara bersama. Bahkan saya berpendapat bahawa pembangunan fizikal itu tidak ke mana sekiranya ruh itu dipenuhi dengan perkara-perkara kekaburan. Jadi hal yang paling mustahil ialah apabila pembangunan fizikal itu berdiri dengan teguh, diikuti, dipangkin, didampingi dan diangkat oleh ruh agama itu, yang akan dikemudi oleh lepasan-lepasan pondok dan agama ini, akan menjadikan ia sekata dan ia julang bersama. Jadi insya-Allah sekiranya pendidikan Islam ini, keluaran pendidikan Islam ini sebenarnya dapat memberikan dokongan kepada pihak ilmuwan yang menaikkan negeri dalam bentuk fizikal. Jadi perimbangan antara spiritual dan fizikal itu amat mustahak, dan semua ini bergantung kepada mereka
kepada mereka yang lulusan-lulusan agama, baik pun lulusan-lulusan dari segi teknikal, kemahiran sains dan sebagainya. Jadi jelas di sini para penonton sekalian bahawa gagasan Cordoba of Kedah ini akan menyeimbangkan antara pembangunan spiritual dan juga fizikal dalam memacu ke arah membangunkan negeri ini, dan sudah pastinya institusi-institusi keagamaan seperti pondok, tafiz, sekolah agama rakyat dan lain-lain tidak akan disisihkan, malahan akan menjadi satu institusi yang akan menguatkan untuk mencapai gagasan Cordoba of Kedah ini. Ini satu pembincangan yang sangat menarik, tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita akan berehat seketika, dan insyaAllah kembalinya nanti kita akan membicarakan juga bagaimana peluang-peluang yang akan mungkin dapat digapai oleh anak-anak negeri Kedah melalui gagasan Cordoba of Kedah ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Merungkai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian tawaran kerajaan, ikuti wacana siasat setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, TV PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Kembali kita bersiaran pada malam ini dalam wacana siasah anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang setia menunggu dan mengikuti program wacana kita pada malam ini. Dan untuk itu saya ingin mengajak para penonton sekalian untuk sama-sama kita share, like dan komen di ruangan yang telah disediakan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para pendengar yang mengikuti bual bicara ataupun wacana siasah kita pada malam ini menerusi radio online Hijau FM. Terima kasih kepada para penonton yang setia mendengar dan menonton rancangan kita pada malam ini. Sebelum kita berehat, tadi kita telah mendengar kupasan-kupasan yang telah dikongsikan oleh yang berbahagia Dr. Ahmad Fakhruddin Syekh Fakhur Razi kepada kita seperti tadi, bagaimana gagasan dan juga konsep Cordoba of Kedah itu diambil untuk dilaksanakan. Baik yang bahagia doktor, kita memperkatakan tentang sebuah gagasan yang akan membangunkan insan, dan sudah pastinya apabila insan ini telah dibangunkan dengan sebaik yang mungkin, ia akan memberikan suatu peluang yang terbaik kepada negeri itu sendiri apabila rakyatnya, apabila anak-anak yang ada dalam negeri Kedah ini telah berjaya diberikan suatu pendidikan yang terbaik. Jadi bagaimanakah manfaatkan peluang pendidikan ataupun kerjaya buat anak-anak negeri Kedah ini, khususnya golongan belia yang pastinya selepas mereka tamat pengajian di peringkat menengah ataupun tertinggi, peluang kerjaya yang ada ini kerana semakin hari kalau kita lihat pada hari ini semakin mengucup ataupun pengangguran juga semakin tinggi. Jadi bagaimanakah dalam gagasan Cordoba of Kedah ini, mungkin di sana ada hubung jalin dalam usaha yang telah dibawa oleh kerajaan untuk membantu memastikan supaya peluang kerjaya kepada anak-anak negeri Kedah ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sebagaimana telah yang disebut oleh yang bahagia Dr. sebentar tadi, bagaimana peluang-peluang pelaburan yang telah berjaya dibawa oleh kerajaan negeri, walaupun hanya setahun lebih menjadi kerajaan, tapi kalau kita lihat banyak peluang pelaburan yang dibawa. Jadi bagaimanakah adanya hubung jalin antara pelaburan yang berjaya dibawa dan juga bagaimana dengan gagasan Cordoba of Kedah ini boleh memanfaatkan peluang kepada anak-anak Kedah. Boleh yang bahagia Dr. kongsikan kepada kita pada malam ini, silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Saya berpandangan bahawa untuk merealisasikan Cordoba of Kedah dengan mengambil kira lepasan-lepasan sistem pendidikan Islam ini, pondok, kemudian sekolah agama rakyat, tahfiz ini, dia bermula dengan kerangka daripada sekolah itu
itu lagi. Jadi di peringkat sekolah tu perlu ada satu perancangan nak hala ke manakah sumber-sumber ataupun modal insan ini. Jadi di peringkat ini pihak pengurusan sekolah, sama ada sekolah swasta ataupun sekolah persendirian dan sekolah kerajaan, perlu ada satu mekanisme, satu fikir bagaimana nak melahirkan pelajar ataupun sumber manusia yang memenuhi penawaran kerja 10 dan 15 tahun akan datang. Jadi sekiranya pihak pengurusan sekolah ataupun pihak yang memegang polisi pendidikan itu tidak mengambil perhatian, maka dimimbangi akan berlaku keciciran tenaga kerja ni, disebabkan oleh kita tidak persiapan awal. Di peringkat awal tu, di peringkat menengah tu kita masih lagi belum membuat persiapan, yang akhirnya apabila pelajar-pelajar ini keluar, dia tercari-cari bidang manakah yang sesuai untuk dia masuki, bidang manakah yang dirasakan memenuhi bakat dia dan pengetahuan dia. Justru itu perlu ada satu perancangan yang berkesinambungan, bersambungan, bermula daripada kerangka sukatan kandungan pengajian itu di peringkat sekolah, kemudian di peringkat diploma, begitu juga di peringkat sarjana muda, supaya ia berlaku satu keselarasan daripada peringkat awal hinggalah ke peringkat ia lulus pengajian mencari bidang pekerjaan. Saya dapati bahawa kebanyakan sekolah-sekolah agama rakyat pada ketika ini, begitu juga dengan sebahagian pondok-pondok, telah mengambil peluang inisiatif menumbuhkan aliran kemahiran di sekolah masing-masing. Saya rasakan ini adalah satu langkah yang baik untuk masa akan datang. Cumanya perlu diperkembangkan bentuk kemahiran tu. Saya lihat bahawa kemahiran yang ada di sekolah pada ketika ini mungkin disebabkan oleh kekangan kewangan atau peruntukan, menyebabkan kemahiran yang cuba untuk diketengahkan oleh sekolah ataupun pondok, sekolah-sekolah agama rakyat ataupun pondok ini lebih kepada penyediaan makanan ataupun bidang kemahiran berbentuk kemahiran perhotelan contohnya. Tetapi bidang kemahiran berbentuk teknikal, berbentuk kerja berat, itu masih lagi belum sampai ke peringkat yang rendah. Justru saya ingat perlu ada sokongan daripada pihak kerajaan, mungkin dalam bentuk kewangan ataupun berbentuk nasihat, mesti dirangka supaya pihak sekolah yang berminat dengan bidang-bidang berkemahiran tinggi ini dapat direalisasikan di sekolah, yang membantu pihak kerajaan sebenarnya menyediakan sumber-sumber manusia ni. Kalau kita tengok sekarang ni, penawaran di segi pensijilan itu ditawarkan kepada pelajar yang lepasan SPM, persijilan elektrik, kemudian elektronik, kemudian mechanical atau utamanya kereta, motosikal, otomotif. Tetapi berbentuk jentera berat saya nampak masih lagi belum jentera berat. Kerana pada masa akan datang kemahiran jentera berat perlu diberikan pendedahan. Tambahan pula kita nak ada hub aerospace, aero angkasa, bidang-bidang yang akan memenuhi penawaran sesebuah lapangan terbang itu sendiri. Jadi kemahiran-kemahiran ini perlu didedahkan di peringkat awal, sama ada di peringkat sekolah. Mungkin dia ada tahap 1, tahap 2, kemudian bila disambung ke peringkat diploma dia ada tahap 3, tahap 4. Jadi bila pelajar ni habis pengajian dengan sampai umur matang dia tu, mungkin umur matang ni maksudnya umur lepasan pengajian ni umur 24, 25, dia sudah ada
ilmu asas untuk dia bekerja, mencari nafkah yang sesuai dengan permintaan pada waktu itu. Ini adalah satu benda yang perlu difikirkan supaya lepasan daripada isu pendidikan Islam ini akan terbela dan ada tempat untuk mereka menyambung penghidupan mereka itu sendiri. Saya ingat ini adalah perkara yang perlu difikirkan secara bersama lah, supaya tidak berlaku keciciran ataupun ketirisan sumber manusia ni. Sudah cukup. Baik. Yang bagi Doktor adalah sebagai seorang pengurusi kepada sebuah yayasan yang agak penting dalam Kedah, itu Yayasan Islam Negeri Kedah. Sebagai orang nombor satu, kita sedia maklum bahawa Yayasan Islam Negeri Kedah adalah merupakan salah satu core bisnesnya ialah bidang pendidikan. Jadi apakah peranan yang dapat dimainkan oleh Yayasan Islam Negeri Kedah dalam usaha untuk membantu menjayakan gagasan Cordoba of Kedah ni yang bagi Doktor? Silakan. Okay. Orang sering bertanya-tanya apa fungsi atau peranan Yayasan Islam Negeri Kedah ini. Jadi core business dia ialah berhubungan dengan pendidikan, iaitu membantu anak-anak Kedah yang ingin menyambung pengajian. Jadi pihak Yayasan Islam Negeri Kedah menyediakan satu peruntukan bantuan pinjaman kepada pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar jurusan agama ke Timur Tengah. Dan di antara peluang baru yang kita cuba untuk ketengahkan ialah beasiswa kepada pelajar-pelajar. Hari ini kita telah menyediakan peruntukan beasiswa kepada pelajar-pelajar medik perubatan yang belajar menyambung pengajian di UNISYAM. Jadi insya-Allah pada masa-masa akan datang kita akan perkembangkan lagi skim ini, dan pada masa yang sama kita menuntut rakyat memberi sokongan yang padulah kepada Yayasan Islam Negeri Kedah itu sendiri. Itu dari segi prospek pendidikan, sektor pendidikan pengajian tinggi. Dari sudut pendidikan secara unformal, tidak formal, kita hari ini Yayasan Islam menaungi institusi dipanggil pusat dakwah. Jadi pada hari ini kita pihak pengurusan yayasan dakwah, pusat dakwah itu bersama-sama dengan Yayasan Islam, kita cuba untuk menggilat peranan pusat dakwah itu sendiri, agar pusat dakwah ini bukan hanya sekadar pusat orang singgah pergi solat sahaja, tetapi merupakan satu pusat pendidikan juga. Di situ yang akan menggamit bentuk pendidikan secara informal ditawarkan kepada masyarakat. Saya merancanglah dan telah berbincang dengan pengarah di pusat dakwah itu, bagaimana membangunkan satu kaedah ataupun mekanisme dakwah kepada orang-orang kurang upaya. Hari ini kita sedang menyediakan satu studio lah, satu studio untuk untuk kita mengoperasi bagi tujuan dakwah itu sendiri. Dan saya kira ini adalah satu langkah yang baiklah untuk kita perkenalkan Islam itu kepada masyarakat luar, dan kita cuba memperlihat dan memberitahu kepada rakyat bahawa peranan Yayasan Islam itu bukan hanya sekadar memberikan pinjaman kepada para pelajar untuk menyambung pengajian, tetapi ia meliputi pendidikan kepada masyarakat luar secara umumnya juga dan tidak ketinggalan. Jadi itu antara peranan Yayasan Islam lah sekarang ini. Baik, bagi Doktor, terima kasih di atas perkongsian bagaimana Yayasan Islam Negeri Kedah, sebuah JLC yang dimiliki oleh kerajaan, yang akan membantu untuk memastikan supaya gagasan Cordoba of Kedah ini dapat direalisasikan melalui peranan yang telah dimainkan, bukan hanya untuk memberikan pinjaman pendidikan kepada anak-anak Kedah yang menyambung pengajian di luar negara. Selain daripada itu juga di peringkat Yayasan Islam akan membantu untuk memastikan peranan pusat dakwah yang ada di dalam
di bawah Yayasan Islam ni dapat beroperasi dengan baik, memberikan pendidikan unformal kepada rakyat negeri Kedah itu sendiri khususnya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat para penonton sekalian, bagaimana suatu gagasan yang besar melalui Cordova of Kedah ini hendak direalisasikan oleh kerajaan negeri, dan bagaimana yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Doktor kepada kita seperti tadi, langkah-langkah bagaimana strategi dan juga bagaimana bidang-bidang yang akan diterokai, yang akan membantu untuk memastikan Cordova of Kedah ini benar-benar menjadi suatu kenyataan, bukan hanya impian. Dan bagaimanakah Doktor melihat peranan rakyat ataupun hasrat yang hendak diberikan kepada rakyat, supaya rakyat turut sama membantu. Sekiranya rakyat tidak bantu, saya yakin wawasan dan impian ni tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi apakah hasrat ataupun apakah harapan kerajaan negeri kepada rakyat negeri Kedah ini khususnya dalam usaha untuk memastikan supaya gagasan Cordova of Kedah ini dapat direalisasikan? Silakan bagi Doktor. Wawasan Cordova of Kedah ini adalah satu impian ataupun wawasan yang besar, yang sebenarnya memerlukan kekuatan ataupun sokongan daripada rakyat. Sekiranya rakyat tidak memberikan sokongan secara sepenuhnya, maka hasrat ini hanya tinggal hasrat sahaja semata-mata. Kita bimbang sekiranya kerajaan yang ada pada hari ini tidak disokong oleh rakyat, maka impian itu hanya akan terbantut, dia akan terbantut. Dan ini yang kita bimbangi. Justru seperti mana yang saya sebut pada awal perbincangan kita tadi ni, ialah bagaimana kestabilan politik itu akan memangkin penerusan polisi ataupun dasar sebuah kerajaan. Jadi dalam hal ni sudah pastilah punca kuasa untuk melaksanakan dasar-dasar itu datang daripada rakyat, daripada acuan demokrasi, yang apabila mau tidak mau dia akan kembali balik kepada kuasa rakyat, iaitu pilihan raya. Jadi sudah pastilah kita pihak kerajaan, saya rasa saya yakin pihak kerajaan cuba untuk meyakinkan rakyat bahawa salah satu cara untuk membangunkan Kedah ini ialah menerusi acuan Kedah yang perlu tidak dapat tidak perlu mendapatkan sokongan daripada rakyat, dan ia akan kembali balik kepada sistem demokrasi kita, pilihan raya yang akan berlaku dalam tempoh 5 tahun sekali. Dan saya kira inilah punca kuasa eksekutifnya di situ, legislatifnya di situ, untuk kita nak memacu apa yang dipanggil sebagai Cordova of Kedah ni. Ada setengah-setengah pihak apabila ia menggantikan sebuah kerajaan dasar ataupun kerajaan sebelumnya tidak dilanjutkan, tetapi berbeza dengan kerajaan yang ada pada hari ini, yang saya kira inilah memperlihatkan kematangan kita. Sekiranya baik untuk rakyat negeri Kedah, kita bawa sekali, kita angkat dia sebagai satu agenda pembangunan negeri. Walaupun ada setengah-setengah pihak merasakan bahawa tidak ada modal buah fikiran, sebenarnya tidak berlaku begitu. Tetapi apa yang kita rasakan sekiranya ia baik untuk rakyat, baik untuk negeri, apa salahnya kita teruskan dan kita kembangkan. Dan inilah yang dibawa oleh kerajaan pada hari ini, yang walaupun mungkin ada kata-kata di luar sana yang menyebut pihak pimpinan negeri tidak ada buah fikiran nak membangunkan negeri, itu adalah satu omongan yang tak masuk akal sebenarnya. Dan saya kira hari ini semua orang boleh perhati dan ia membuktikan bahawa kerajaan Kedah ini kerajaan yang mendapat keyakinan orang luar. Apabila orang luar, negara-negara luar, pelabur-pelabur besar hadir melabur di Kedah ni disebabkan oleh keyakinan mereka. Bayangkanlah 42 bilion ialah satu jumlah pelaburan yang besar berbanding dengan pelaburan seluruh negara Malaysia ni, sebahagiannya datang daripada Kedah. Artinya sebahagian lain iaitu 40
bila yang lain datang dari negeri-negeri yang lain. Tetapi Kedah sahaja, Kedah sahaja 42 bila tak termasuk untuk suku tahun yang kedua dan yang berikutnya pada tahun 2021. Jadi Saudara Syafiq, ini membuktikan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini kerajaan yang boleh meyakinkan pihak luar untuk melabur di tempat kita. Apatah kita rakyatnya Kedah ni, perlulah ada satu keyakinan bahawa inilah kerajaan yang terbaik, yang memikirkan masa depan, yang telah menunjukkan komitmen yang baik, tidak ada sifar rasuah, sifar rasuah, kakitan kerajaan yang memberi komitmen yang baik. Saya kira satu hal yang diakui oleh semua pihak, iaitu hubungan antara pihak pemerintah, ketua kerajaan dengan kakitan kerajaan itu sendiri, dengan Datuk Paduka Suki, Datuk Pegawai Kewangan Negeri yang telah memiliki komitmen yang baik, yang semuanya ialah menjurus ke arah pembangunan negeri yang setara, yang insya-Allah akan memperlihatkan satu tamadun yang kita, kalau kita imbau sejarah Kedah ni, Kedah tua dulu merupakan satu negeri, satu negara yang memperlihatkan ketamadunan yang hebat. Kita boleh tengok di Sungai Batu, itu tamadun yang ditinggalkan, yang diwarisi kepada kita hari ini. Artinya satu ketika dulu rakyatnya Kedah ni telah membangunkan Kedah hebat, hebat, dan pada hari ini kita pula menjadi warisan kepada kita untuk membangunkan Kedah itu sehebat-hebat yang mungkin, insya-Allah dengan izin Allah Taala, biiznillah. Jadi Saudara Syafiq, saya kira tidak lain dan tidak bukanlah hasrat daripada kerajaan negeri, tidak lain dan tidak bukan ialah sokongan daripada rakyat itu sendiri yang akan membangkit tamadun yang Kedah itu sendiri, insya-Allah. Baik, yang bahagia Doktor, terima kasih di atas penjelasan kepada kita bagaimana hasrat dan juga impian yang diharapkan oleh kerajaan negeri kepada rakyat negeri Kedah, khususnya dalam usaha untuk memastikan supaya gagasan Cordova of Kedah ini dapat direalisasikan dengan jayanya. Dan itulah yang sepatutnya kita sebagai rakyat negeri Kedah ini, kita mesti sayang kepada negeri yang kita ada, dan kita juga mesti rasa bangga dengan apa yang kita ada pada hari ini. Dan kalau disebut oleh Yang Bahagia Doktor, dan kita semua juga telah mengetahui bahawa bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Sanusi, walaupun hanya setahun lebih, tapi kita telah berjaya untuk membawa masuk pelaburan yang tinggi. Dan dalam masa yang sama juga, dalam keadaan kita masih lagi berada dalam, orang kata apa, tempoh pandemik COVID ini, ketidaktentuan dari sudut ekonomi, kewangan dan sebagainya, maka alhamdulillah kerajaan yang ada pada hari ini berjaya dan mampu untuk menarik sokongan. Dan sebenarnya perkara ini, ya tuan-tuan dan puan sekalian, adalah merupakan suatu pengiktirafan daripada orang luar kepada kita, menunjukkan bahawa kesungguhan, komitmen dan juga tanggungjawab kerajaan untuk memastikan supaya pembangunan negeri ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dapat dicapai dengan sebaik mungkin, adalah merupakan satu benda yang bukan omong kosong, tapi adalah merupakan satu benda yang insya-Allah akan dapat direalisasikan dalam masa terdekat dan juga dalam jangka masa yang panjang. Dan Cordova dan gagasan Cordova of Kedah ini, saya yakin dan percaya tidak mustahil untuk sama-sama kita capai dan kita gapai dalam road ataupun dalam susun atur kerajaan pada masa yang akan datang. Dan saya yakin dan pastinya rakyat ini akan mendapat manfaat daripada apa yang telah disusun dan direncanakan oleh kerajaan pada hari ini. Dan kita telah berada di penghujung rancangan Yang Bahagia Doktor. Mungkin sebagai kesimpulan, apa yang Doktor nak simpulkan berkenaan dengan apa yang kita telah bincangkan pada malam ini. Silakan Doktor. Baik, gagasan Cordova of Kedah ini adalah gagasan bersama, bukan gagasan milik siapa-siapa. Terbangunnya Cordova of Kedah ini adalah semangat komitmen daripada menggamit komitmen daripada kita rakyatnya Kedah. Sekiranya satu pihak saja yang menginginkan kewujudan Cordova of Kedah tetapi tidak disambut oleh pihak yang berada di bawah ni, maka ia akan jadi sebagai satu mimpi sahaja. Jadi justru itu
sokongan daripada semua pihak itu ditagih oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan Cordova of Kedah ni. Saya yakin dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ini, bibit-bibit kejayaan Cordova of Kedah ini akan mula terselah dengan pembangunan persekitaran Uni Syam itu sendiri. Kemudian pembangunan Kedah itu yang pada ketika itu insya-Allah akan membangun, menepati dan menyempurnakan hasrat kita, dan ia melambangkan tentang kejayaan Cordova of Kedah pada waktu itu. Ia tidak akan menjadi satu kenyataan sekiranya kita tidak bermula pada hari ini. Jadi hari ini adalah langkah pertama kita menuju kepada kejayaan Cordova of Kedah. Yang terakhir itu, sekarang ni kita sedang hangat untuk berkatakan tentang pilihan raya negeri Melaka. Mungkin ada apa yang kita nak sampaikan pesanan kepada rakyat di negeri Melaka. Silakan Dato'. Ini satu soalan cepu mas. Sekiranya kita melihat secara umum, sudah pasti mana-mana kerajaan, sesebuah kerajaan itu terbangun dengan pimpinan, dengan dipimpin oleh pimpinan yang ada integriti, kemudian ada wawasan, serta komitmen untuk menyempurnakan apa yang dicita-citakan ataupun manifesto. Jadi ini adalah satu penanda aras yang kita rakyat negeri Melaka boleh lihat pada hari ini. Bagaimana kerajaan PH bercakap hebat, dan ia terbukti dengan pilihan raya umum yang lalu bercakap lain, dibuat yang lain. Tetapi Perikatan Nasional telah menunjukkan walaupun 17 bulan, tetapi 17 bulan yang cukup bermakna, yang memangkin sebenarnya. Dalam keadaan waktu negara dilanda gelombang pertama dan kedua COVID-19, bukan satu perkara yang mudah untuk nak mengawal, menjaga rakyat, menjaga keselamatan rakyat, kesejahteraan rakyat. Jadi keprihatinan Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu di peringkat persekutuan telah memperlihatkan kesungguhan menjaga rakyat dengan memberikan komitmen serta inisiatif ekonomi kepada rakyat, yang tidak membelakangkan semua peringkat. Ada di B40, ada M40 dan ke atas. Kemudian perkara-perkara yang menjadikan kerunsingan, terutamanya tempahan vaksin itu sendiri. Apabila kerajaan telah memperuntukkan sejumlah berbilion-bilion untuk mendapatkan vaksin, berbanding dengan ada setengah-setengah negara lain yang masih lagi terkapai-kapai mencari vaksin. Tapi pihak Perikatan Nasional pada waktu itu telah pun merangka dan melihat bahawa keselamatan rakyat itu menjadi keutamaan, maka ia mencari ruang bagaimana untuk nak mendapatkan secure ini, vaksin ini utama berbanding dengan perkara-perkara lain. Jadi ini antara bukti bagaimana pihak Perikatan Nasional menjaga kesejahteraan rakyat itu sendiri, dan dia boleh dijadikan hujah ataupun bukti bagaimana pemimpin-pemimpin yang di dalam Perikatan Nasional ini adalah pemimpin yang bekerja untuk rakyat, menjaga rakyat, menjaga keselamatan rakyat, menjaga kesejahteraan rakyat. Dan ini adalah satu sertifikat lah kepada calon-calon yang mewakili Perikatan Nasional itu sendiri. Dan saya merasakan bahawa rakyat negeri Melaka ni rakyat yang bijak memilih. Jadi kita boleh lihat apa yang dipanggil sebagai hasilan-hasilan yang telah pun dilaksanakan oleh 3 kerajaan. Kebetulan kita berada sejarah kita lah. Sepanjang umur kita ni Capik, kita duduk dalam 3 kerajaan satu penggal. Jadi 3 kerajaan satu penggal ni rakyat semua boleh buat penilaian. Dan kita kena buat penilaian dengan akal yang waras lah, bukan sentimen. Akal yang waras. Jadi saya yakin PAS, begitu juga dengan parti-parti sekutunya dalam Perikatan Nasional telah pun
mencalonkan calon yang terbaik mewakili parti masing-masing untuk membawa hasrat dan aspirasi parti untuk dilaksanakan di peringkat kerajaan negeri. Jadi saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat mengundi lah, jangan lupa keluar mengundi. Cakap Kedah sikit. Jangan lupa keluar mengundi awal-awal. Keluar mengundi. InsyaAllah sekiranya saya yakin rakyat negeri Melaka bijak memilih kebijakan mereka itu kita akan lihat di dalam peti-peti undi lah. InsyaAllah. Baik, terima kasih pada Yang Bahagia Doktor atas saranan buat sahabat-sahabat dan juga rakyat di negeri Melaka, khusus dalam menghadapi pilihan raya negeri yang tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan perjalanan pilihan raya negeri Melaka berjalan dengan lancar, dan juga dalam masa yang sama kita tidak menciptakan satu gelombang baru ataupun kita tidak menciptakan kluster-kluster baru daripada COVID, apapun dalam kesibukan dan kerancakan kita memeriahkan pilihan negeri Melaka, pastikan kita menjaga keselamatan dan kesihatan kita walau di mana saja kita berada. Dan para penonton yang saya kasih sekalian, masa sangat mencemburui kita pada malam ini, dan kini kita sudah berada di penghujung rancangan. Sekali lagi saya mewakili penganjur Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Ustaz Dr. Ahmad Fakhruddin bin Syekh Fakhur Razi, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kedah yang juga pengurusi Yayasan Islam Negeri Kedah di atas ruangan masa yang diberikan kepada kita pada malam ini. Dan saya kira dan percaya Ustaz akan sudi lagi lah menerima undangan dan jemputan kita pada masa-masa yang akan datang. Dan para penonton yang dikasihi sekalian, jangan lupa untuk kita terus bersama dengan wacana siasah anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah pada setiap hari Jumaat jam 9 malam di Facebook Live Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, dan juga melalui siaran radio online Hijau FM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para penonton yang tidak jemu-jemu menyaksikan dan menonton wacana siasah pada setiap hari Jumaat, dan pastikan pada minggu hadapan kita bersama lagi, dan insya-Allah kita akan memperkatakan tentang tajuk yang lain pada minggu hadapan. Jadi nak tahu apa tajuk tu, tuan-tuan kena tunggu, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang menonton pada malam ini. InsyaAllah saya mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dan kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.